Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat perbezaan pendapat fiqh sebagai contoh, adanya mazhab imam kita, Syafi'i kita, Maliki kita, Hambali kita, Hanafi kita. Berbeza pendapat itu bukan sengaja mereka ni nak main-main, nak buat-buat. Bukan. Bukan kerana mereka nak saja-saja je. Nak bawa penyokong, tidak. Mereka ni sebenarnya bukan suruh orang ikut mazhab mereka. Cumanya ulama-ulama ni apabila mereka mengajar ikut apa yang mereka faham. Lalu anak-anak murid mereka lah yang susung balik, maknanya yang susung. Di mana imam-imam mazhab ni dia bukan buat mazhab. Dan dia bukan suruh orang ikut dia, semua orang ikut dia dan berebut pengaruh, berebut anak murid biar ramai, tidak. Perbezaan pendapat ini adalah kerana mereka ni menjadi anak-anak murid kepada para sahabat Nabi. Apabila wafat Nabi SAW, maka semua orang mengaji dengan sahabat-sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Jadi orang yang anak murid kepada Ibnu Abbas ataupun anak murid Ibnu Mas'ud, jadi oleh kerana Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ni ada pandangan berbeza antara satu sama lain. Kerana orang ni jumpa hadis, orang ni terima dengan Nabi macam ni, orang ni terima macam ni. Itu satu. Yang kedua pula kerana memahami. Sebagai contoh, Nabi SAW dalam satu hadis melarang daripada kita ni akad kubur kita ni, tanah tu lebih bersejekar. Naha Rasulullah, perkataan Naha Rasulullah, Nabi larang. Lalu ulama-ulama sahabat dulu awal, bukan Syafi'i Maliki lagi. Ini zaman tabi'in, ini zaman sahabat lagi. Lepas wafat Nabi, orang mengaji dengan sahabat-sahabat Nabi. Lalu ada di kalangan sahabat yang mengulah hadis ini dengan makna makruh. Nabi larang, bukan haram, makruh. Ada yang larang itu adalah haram. Dia panggil haram, larangan itu adalah haram. Jadi berbeza pendapat, satu kata makruh, satu kata haram. Bukan Imam Syafi'i yang mula makna berbeza, bukan Imam Maliki kita, bukan. Ini adalah berpunca daripada berbezanya para sahabat. Jadi berbeza 3, 4, 5 mazhab ini sebenarnya kerana berbeza menerima penerangan, pemahaman, pandangan daripada ulama-ulama sahabat. Situ punca dia. Maknanya bukan imam-imam kita, maknanya mereka di zaman mereka, bukan. Mereka mengambil perbezaan itu mula daripada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu juga pasal kunut sebagai contoh. Jadi ada ada sahabat yang menganggap ia adalah sunat. Ada yang menganggap ia tidak. Jadi punca daripada sana. Cuma ulama-ulama kemudian ini mereka bahaslah dari segi kekuatan setelah mereka melihat keseluruhan. Orang soal pula, orang kata, dah apa sahabat-sahabat Nabi dakwah mazhab awal-awal lagi? Masa tu sebenarnya tidak ada keperluan. Zaman ini dia berubah. Zaman ni buah kenderaan gitu juga, ia berubah masa ke semasa. Ilmu ia berubah. Contoh dulu, orang tak belajar ilmu tajwid secara teratur macam hari ni. Orang tak belajar ilmu qiraat. Begitu. Tapi apabila satu zaman, terpaksa. Begitu juga menyusun fiqh daripada at-taharah, wuduk, mandi, serbi, semayang. Dulu orang tidak susun begitu. Orang tak buat tajuk begitu. Tapi oleh kerana keperluan di mari zaman ke zaman. Dan zaman tu pula mana ada kertas-kertas, kalau nak nulis pun maknanya masa tu payah. Dan keperluan pun tak ada lagi masa tu. Jadi apabila mari zaman-zaman kemudian tabi'in dah ni, orang Islam dah ramai ni, orang Mesir masuk Islam, orang Syam masuk Islam, orang Afrika masuk Islam, orang Turki masuk Islam, memerlukan sebagai suatu kemudahan untuk mereka nak susung cara-cara ni. Orang ni kata cara begini, Imam Syafi'i kita begini cara dia faham. Orang belajar dengan anak-anak murid Imam Syafi'i, dia akan turut sampai hari ni. Jadi nak ceritanya pada pagi yang mulia ini, nak kabarnya bahawa perbezaan pendapat itu bukan saja-saja. Itu adalah lumrah maknanya. Itu adalah ruang.
Sebab tu kita dalam Islam ini dia panggil ijma', benda qat'i. Perkara qat'i, dan ada benda zanni dia panggil zanniyat. Benda zanniyat inilah yang berbeza pendapatnya. Benda qat'iyah tidak. Ada dalil-dalil dia panggil qat'iyatus subut, zanniyatus subut. Ada yang dia panggil qat'iyatud dilalah, zanniyatud dilalah. Maknanya pendalilan itu peringkat zon. Ni peringkat pendalilan itu peringkat qat'i, putus, ijma'. Ada yang dia as-subut, dari segi kesabitan hadis itu